Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikan sebagaimana yang dulu Bapak Abu Qutaibah Rasyidi bin Abdul Rahman Al-Fattani, Ustaz alim ulama muslimin muslimat dan hadirat yang berahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama lagi meneruskan daurah kita seperti apa yang saya sebut tadi. InsyaAllah setiap hari kita akan ada 3 ke 4 siri, 3 ke 4 sesi. 3 ke 4 sesi bermula daripada pagi ini, pagi lepas zuhur, dan kalau kita sempat lepas suatu kita sambung, kemudian malam insyaAllah. Dan setiap kali daurah itu minta ambil hadiran supaya kita nak buat apa nama ijazah insyaAllah. Jadi tanpa melanggar masa, silakan tunggu Bapak Rasyidi untuk usian pada pagi ini segala rumahnya. Terus silakan. Kita penuhi dia dengan alhamdulillah ini. Sekali dia main belakang aku, dia balang depan. InsyaAllah main depan ni sih. Mereka dekat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada ibu-ibu, kami ibu dan bapak, semua hadirin yang mana berada dalam musabah kita ini. Pertama kali, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Sebelum pada kita nak masuk kita daurah kita seminit 2 untuk sebagai apa dia ta'aruf sikit sebanyak. Dia kena ta'aruf dulu. Tak. Lebih dulu kita minta maaf. Saya minta maaf. Jadi saya tak pandai kecek kedok, pandai kecek tanin. Jadi peher insyaAllah. Yang tak peher itu tanya sekali lagi. Jadi dia tak pandang kecek lagi. Nak cakap tak boleh. Sebagai ta'aruf sikit. Jadi sebenarnya nama saya ni Rasyidi Abdul Rahman. Adapun Abu Qutaibah depan itu sebagai anak saya, anak lelaki. Jadi tak Abu Qutaibah. Rasyidi Abdul Rahman berasalkan dan dulu pernah mengaji 2 pondok juga. Jadi pondok yang paling lama pondok bapak mertua saya, Syekh Abdullah Saraf Al-Jahumi. Pondok benar badai 10 tahun kat situ. Kemudian tahun 2000 itu saya melanjutkan mata pelajaran saya ke Yaman sekejap setahun bersama Habib Umar, Habib Hasan Syatiri. Di situ banyak rakan-rakan yang dikenal anak-anak Malaysia. Kemudian terus sambung kepada Syria. Dari situ saya dapat bertemu dengan model mahal kita, Syekh Marzuki bin Mansur. Di situlah kita dapat kenal darah-darah kita hal lain lagi yang lagi lah. Katanya ada yang hadir pada darah kita pada pagi ini.
yang pernah kat Suria sekali antaranya Ustaz Zaidi kita. Ini dia ni Suria belakang ni. Ada lagi ni, tapi kita maaf sebut nama. Baru 2007 saya balik. 2007 saya balik. Oleh sebabnya masa tu bapa orang tua tak berapa sihat. Jadi masa tu tengah dua master. Tapi tak ada tamat, dia 2 tahun. Balik dengan secara lepas. Bila balik, tak boleh pergi lagi. Nak tugas di pondok mertua. Itu secara rekahnya. Sebelum pada tu, jadi dari ini kita taksis, kita membangun suatu pondok sendiri. Lebih kurang 6 tahun lebih. Dan sebelum balik taksis, membangun suatu pondok tu, saya berada di Kelantan hampir 2 tahun. Sebagai guru pondok di Pasir Mat. Dan kitab yang kita akan baca ni juga saya tulis masa di Kelantan. Tulis masa di Kelantan, tapi tak tamat. Kitab ni saya tulis dalam masa tempoh 4 tahun. 4 tahun kita tulis kitab ni. Lain-lain lagi itu kita tulis. Tak sampai 4 tahun. Itu sikit sebanyak. Alhamdulillah, jadi saya dalam masa 6 tahun ni kali pertama saya sampai. Setelah balik dari Kelantan dulu, tak ada masuk Malaysia. 6 tahun. 6 tahun ni tak ada boleh bertemu saudara kita kat sini, kawan-kawan sahabat kita, waris-waris kita. Kerana waris kita sebelah Kedah ni, waris sebelah Allah Yarham Haji Abdullah Sarah Al-Jarumi ni dia ramah kat sini. Tok nenek mereka ni mati di Jergo, di Al-Star, Syekh Jarumi. Jadi keluarga dia banyaklah, ada di Jergo, ada di Melelang. Keturunan Syekh Jarumi paling ramai kat Kedah. Cuma kita tak kenal. Ada setengah-setengah yang kenal. Jadi hari ini kita boleh malu. Alhamdulillah satu jemput. Allah Ta'ala jemput saya pada hari ini. Dalam masa 4 hari insyaAllah Ta'ala kita akan buat dakwah kat sini. Dan lain kali insyaAllah tahun-tahun hadapan lagi kita akan terus boleh bertemu kita sama-sama saudara kita kat sini. Jadi sebelum pada ni pun tawaran daripada Malaysia banyak juga dakwah pun sampai saya tak terima. Tapi mungkin Ustaz rezeki kita ada satu benda yang ada ilmu lah dia. Dia pakai penawar ubah apa saya tak tahu. Dah berasa nak mari. Berasa nak mari. Boleh mari semetik. Sebelum pada ni itu ada di Melaka juga di Darah, ada di Kuala Lumpur tu acaknya, tapi tak terima. Siapa hari pun tak terima. Tapi kali ini alhamdulillah. Tak. Satu masalah juga hari itu sebenarnya 2 untuk sebagai taklimat. Dan insya-Allah kita akan masuk darah kita ini. Dan kita ini kita buat darah 5 tahun yang lalu. Kita buat kat pondok saya lah. Masa tu buka pondok setahun. Kita mengadakan darah seminggu. Seminggu kita buat darah tu. Ada juga saudara-saudara Malaysia kita yang hadir darah tu. Banyak boleh orang juga lah. Hampir pelajar lebih dari 300 pelajar. Masa buat darah. Dan saya sebab pada darah kita ni selalu ada darah lah. Setahun 2 kali, setahun sekali. Ya selalu darah saya buat ni kitab yang saya tulis sendiri. Bila sudah kitab saya baca darah sekali. Yang terbarunya 2 minggu yang lalu, 3 minggu itu satu darah kitab. 3 hari saya buat. Kita Arab ni kita ada yang kat luar tu. Atau bahasa terjilid itu kita Arab. Ini kita baca kitab. Kitab Saudara Al-Fatah ni. Salah satu daripada kitab yang diiktimad, yang diperpegakan oleh orang-orang Melayu, orang-orang Islam kita
apa dia ni yang diberamalkan oleh tu nenek moyang kita semenjak beratusan tahun. Nah, kitab Bunyatul Musalli kalau orang tak kenal ni maknanya jarang sangat. Tak, walaupun kita belajar pondok sekejap, kerana dalam pondok tu yang mesti dia akan mengajar kitab Bunyatul Musalli. Nah, jadi kitab yang saya buat ni kitab Bunyatul Musalli, cuma saya tambah dalil-dalil, tambah sedikit sebanyak huraian guru pendapat-pendapat ulama sebagai kita nak mentahqiqkan bahawasanya kitab Bunyatul Musalli ini bukan kitab yang direkodi oleh Tuan Syekh Dawud Abdullah Al-Fatani, cuma tu ada marajik setiap tempat, cuma kita tak buat kaji. Sebab di hari ini ada setengah tu dia tak nak dan dia tak sel lah, kita panggil tak sel, kita tanya dia tak ambuh kepada kitab-kitab karangan karya-karya Syedau, mereka tolak. Mudah-mudahan kata di kalangan salafi hari ini dia tolak kitab-kitab ini. Jadi kita pisah membangunkan kitab-kitab turas, kitab-kitab lama, dan kita pisah membangunkan pondok-pondok lama. Salah satunya Syekh Marzuki kita dia pisah membangunkan satu pondok tradisi untuk pengajian Islam untuk menghidupkan kitab-kitab. Kemudian kita kalau ada tangi semua dalam musallah kita bagi mereka yang pergi kitab lah. Buku tengok sekali lagi ada tempat busuk, tempat kuno. Kalau ada boleh tukar sama dia, aku ada pasal takut ada muka surat yang tak ada salah kitab ke kan. Kalau kita termasuk dalam ni ditukar sama dia, jadi kita pun tak tahu juga ada kita semua dia. Kerana kita tu dia bawa mani, dia ambil kat dia bawa mani. Dan kita yang lain tu dia bawa mani juga lah. Lebih ke 20 tajuk karya-karya dan tulisan yang saya tulis. Kita harap bahawa jauh pun ada. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan belajar darah kita ni. Kita start di jam pukul 8.30, tapi ni masih lewat sikit lah. Dalam pukul 9, pukul 10 kita beradu rehat setengah jam. Kemudian kita sambung pula sejam setengah kan, tengok nah. Lepas tu kita rehat. Lepas tu kita baca pula. Lepas tu nanti kita bicarakan Ustaz Marzuki kita sebentar lagi 16 lalu kan. Lepas solat kan, lakukan dua rakaat lagi. Lepas zuhur. Lepas zuhur, lepas tu seperti dia kata kita berehat. Kalau ada kata tak sempat untuk tamat khotim kita ni, kita sama lepas asar. Lepas maghrib kita ada kelas dulu, dan lepas asar kita ada. Kita mengaji rumah masuk. Kalau ada kata mengantuk, tidur dulu. Tak apa tidur tak salah. Tidur dulu. Ya. Tidur dulu. Dapat tidur ni. Kadang-kadang dia menambahkan apa ni nago itu kita selek ngaji pun. Ni kita baca sikit-sikit. Dulu pernah baca kadang-kadang 3 jam, 4 jam kadang-kadang itu. Masa Syria dulu ni ada Ustaz Jademon. Ada Ustaz Naim juga ada dah balik. Tak ada itu. Tapi sebab 4 jam ni 4 jam terus tak buat dulu. Masa muda-muda lah ni tua lah. Tua sikit. Itu sikit sebanyak. Dan kita akan masuk. Jadi yang kita nak baca ni, kita boleh asal dulu lah. Yang di atas nota kaki itu Bunyatul Musalli. Atas. Yang di atas. Dalam atas nota kaki itu Bunyatul Musalli. Yang nota kaki itu lah saya tambah. Saya tulis tambah.
Kemudian hak saya tulis di bawah tu, saya baca ambil pilih-pilih. Nah, tak ada baca semua dah. Tapi yang di atas tu yang saya tahu sekarang tu kita tak ada ubah dah. Jadi bahasa lama tulis saya pun kita bagus tu lah. Nah, kita tak ada ubah. Walaupun satu huruf, satu kalimah saya tak ada ubah. Masya Allah. Karena dengan sebab barakah saya tahu. Kita hanya boleh kenapa semangat sikit sebanyak kita mengayu Allah yang selepas kita. Bukan negara semua sebelah Asia atau negara Selatan. Bukan kata kita Malaysia ada. Hati jadi bawah tu kita baca pilih-pilih. Kita baca ambil tempat yang penting-penting. Yang kita baca terima atas tu. Terima atas tu. Kalau takut dalam masa 4 hari ni takut tak sempat untuk kita nak patah kitab ni. Sebab kitab ni saya royak betul-betul saya belajar dengan tok tua. Saya belajar dengan bapa tua Syekh Abdullah Samah ni 6 tahun. Nah, 6 tahun baru khatam kitab Munyatul Musalli 40 muka surat. Dia baca. 6 tahun khatam. Maka ni kita nak buat 4 hari. Cuba kita bayangkan 6 tahun ni 4 hari. Kita ngaji secara ekspresif. Jadi mungkin sebelah pagi ni kita baca secara cepat sikit. Bila masuk malam takut agak ada orang awam, orang kapur ada pula kita baca secara lambat sikit. Kita buat lagu tu. Tapi saya baca pondok sana tu dia pelajar semua. Tu ekspres nanti saya sendiri boleh tidur juga. Cepat sikit. Alhamdulillah. Ada kita masuk ke muka 1 selalu kita baca mukadimah. Jadi sebelum pada muka 1 itu sebagai takdim. Kitab ni takdim sama aku Syekh Abdullah Samah Al-Jarumi ni kita tak baca setelah. Karena kitab ni ditasihkan oleh ketua saya. Babullah Syawah ni dia tasihkan dan kita nak baca yang kita tulis. Muka surat 1 tu sikit. Selepas tu kita lapor sejarah hidup Syekh Daud Al-Fatani itu. Dua-dua baca sendiri lah. Nak data belakang. Sejarah riwayat hidup Syekh Daud itu siapa, dia lahir bila, dia beranak bila, dia mati di mana. Berapa kitab yang dia tulis, karangan dia. Ada kita tercatat di belakang. Itulah lepas ada tu. Kemudian barulah muka surat. Ada tulisan tangan manuskrip pun kita bubuh masuk juga 2-3 muka. Muka surat 19 baru mukadimah sedang dan kita akan baca situ. Selepas daripada kita baca mukadimah muka 1. Selepas mukadimah muka 1. Jadi yang kita harap besar sekali dari kitab kita ni yang kalau ada silap tersalah tulisan bahasa. Jadi kita minta kepada semua yang hadirin sekalian tolong membaikkan, tolong membetulkan kalimah-kalimah dan bahasa tu tolong betulkan karena kadang-kadang bahasa yang kita tulis tu dia tidak jadi bahasa Melayu tengah dak. Kita tulis dengan bahasa lughah tempat tertaning, tapi dia tak jadi taning sangat. Tak jadi bersalah dia panggil. Kalau jadi lughah taning betul-betul itu tak reti langsung. Tak. Ada setengah-setengah guru macam Allah Yarham kita panggil tak jadi pondok sekam, tak jadi sken orang yang sekali dengan Allah Yarham atau guru di Salesik orang yang sekali dengan kau. Orang yang supaya lah. Jadi kita yang tulis dengan bahasa kampung asli. Kita kata ni kita boleh. Ada supaya kita apa boleh baca sehari dua tu lah. Atau kita dia tulis. Jadi bahasa dia tulis tu kampung semua. Orang kata ni dia panggil lebuti. Sini tak kira lebuti. Tak. Tenaga dia panggil gang, dia tulis goyang. Atau tulis siapa. Tapi ini tak ada sepatah kata tu.
Jadi kita harap ada lebih kini tempat-tempat puasa-puasa dan dulu. Hanya tempat yang kita tanya insyaAllah. Kemudian kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 1 insyaAllah sebagai mukaddimah. Muka surat 1. Mukaddimatul muhakkik. Mukaddimah muhakkik ini artinya pendahuluan bagi kita. Tidak tahqiq ya kita tambah-tambah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Qaili fi muhkami kitabihil mubin Walawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ar-rasulil amin al-qail Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din وعلى آله الطاهرين وأصحابه الذين عملوا على نشر هذا الدين بالحجة والدليل الواضح المبين والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita tak terjemahlah atau sebanyak mukadimah kita masuk pada sekalian. Sejak beratusan tahun dan beberapa abad dan kurun waktu yang panjang telah berlalu. Sejak lama mari dah. Mana kita tak ada lahir lagi. Kita tak ada beranak lama beratus tahun dah. Selama itu umat Islam di seluruh negara Melayu sebelah Asia Tenggara masuklah kau tu. Indonesia dia aktif di petani sebagai anak bongsu, Malaysia sebagai adik tengah, Indonesia sebagai kakak sulung, ya. Dan juga termasuk Singapura setengah, di Brunei negara Melayu juga. Jadi masuk, termasuk Patani Darussalam Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura dan lain-lain lagi. Semua mereka adalah kaum muslimin dalam keadaan baik. Tak ada bergaduh dulu ni. Dia pakai nak buat amal. Jadi kita ingat masa budak-budak semua pakai nak buat amal, pakai nak semaya, tak ada tikai, tak ada balah, tak ada kelihti. Segi bak semaya, buat amal ibadat, segi bak tarawih tak siapa yang kelihti. Sebelum timbulnya satu firqah, nah dia berdamai mudah, dia dua dengan amil tak ada masalah. Bersaudara, berkasih sayang mereka itu selama mereka melakukan amal ibadat, baik ibadat solat dalam harian ataupun lain. Mereka beramalkan dengan hukum-hukum apa sahaja yang dituliskan oleh tokoh ulama-ulama Melayu dalam kitab-kitab Jawi mereka. Banyak lagi kitab-kitab Jawi ni. Kitab Syekh Bersama Al-Kalimani. Banyak lagi lah kitab-kitab Jawi, kitab yang besar-besar. Kitab Syedaq saja pun hampir 100 buah. Nah. Dan kitab-kitab ulama-ulama Banjar, ulama-ulama Aceh yang kita duk baca hari ini, dia tak jauh sangat. Tulisan mereka tu ulama tani, ulama Malaysia. Jadi tulisan tak jauh sangat. Jadi kalau kita baca, kita reti dan kita faham. Cuma setengah saja. Setengah. Jadi bila iktimat satu kitab Jawi ni, semua mereka reti. Yang mana mereka itu terjemahkan kitab itu daripada kitab-kitab Arab yang muktabarah. Macam kitab Musalli ni yang saya tahu ni. Dia ambil dari kitab Tuhfah, dia ambil dari kitab Nihayah Syekh Ramli, dia ambil dari kitab Ad-Damiri. Rujuk ke mereka, rujuk ke ataupun masadir. Tapi dia translate kepada bahasa Jawi selalu supaya kita mudah-mudahan mudah reti. Itu syada'ah. Kalau ada setengah-setengah yang kata syada'ah ni, semua karya-karya tulisnya jadi bahasa Jawi belakang. Tak ada tulisnya karangan bahasa Arab semacam Syekh Ahmad Al-Fatani. Syekh Ahmad Al-Fatani tuan kitab Faridatul Faraid. Ada kitab Jawi, ada kitab Arab. Jadi dia tulis dua
dua bahasa, dua lugah. Tapi Syekh Daud dia tulis satu bahasa saja, kitab Jawi. Kalau kita cari kitab Arab yang ditulis oleh Syekh Daud, memang tak jumpa. Sama dia translate kitab Arab apa? Kalau kita nak contoh, dia terjemah kitab Bughyatul Tullab. Bughyatul Tullab ni kalau kita ngaji pondok kita kenal kitab Syekh Daud ni tu bahasa tu jilid ni lebih kurang 2 juzuk, dua juzuk. Kitab tu dia terjemah daripada kitab Tuhfatul Tullab bagi Zakaria Al-Ansari, syarahnya Tahrir, Syarqawi Tahrir, dan satu kitab lagi nya Manhajut Tullab. Kita kenal dengan syarah Fathul Wahhab. Kitab tu dua kitab yang dimuktamad dalam mazhab fiqh Syafi'i. Maka kita tak tahu. Itu semua rujuk ke dia. Tapi dia mempermelayukan selalu kitab dengan tak ada bahasa Arab. Maka kitab Musalli yang kita nak baca ni ada tempat rujuk ke dia. Ada tempat sumber diambil daripada al-hadis, daripada Quran, daripada qiyas ulama, semua tu ada belaka. Cuma kita tak buat kaji. Tak dapat kaji. Yang mana mereka itu terjemahkan kitab itu daripada kitab-kitab Arab yang muktabarah, yang diiktibar supaya mudah kita sebagai orang awam beramal ataupun tatbiqul amali, mana boleh kita praktikal selalu. Boleh tatbiq amali, boleh kita beramal selalu. Bila kita baca, kita boleh beramal dengan hukum-hukum tersebut. Mereka tidak adanya perkelahian dan perbantahan. Umat Islam semasa tak siapa dia yang balah, tak ada yang kelahi, tak ada bergaduh di mana. Bahkan nak buat amal belaka. Dan perselisihan dari segi ibadat, solat dan lain. Sehingga timurnya abad Qurun terakhir ni, ni baru timur ni, firqah ni tak baru ni, tak sampai 100 tahun lagi tanah Melayu ni. Tapi tanah Arab dah lama dah, abad yang ke-12 lagi. Tanah Melayu ni tak sampai lagi, bahkan 50 tahun pun tak sampai lagi. Tanah Melayu. Timurnya, perselisihan yang mana terdiri daripada kaum Salafi atau dikenali dengan kaum Wahabi. Ini bawa faham yang balik dari pecah belah umat Islam Pak kita. Bawa balik faham ini. Di tempat kita Bawang Taning sekarang dan juga tempat-tempat yang lain sama. Ada seluruh dari ini. Mereka menolak pendapat-pendapat ulama dahulu, para tok guru tua. Tok guru pondok semua tolak, tak pakai. Mereka juga tolak guru-guru pondok. Mereka mengatakan yang itu bid'ah dan yang ini bid'ah. Atau tak boleh, hak ni tak boleh. Kitab saya ni bila ni kitab ni ada setengah demo tengok ada YouTube kan. Ni demo tolak dah ni. Kitab ni. Nama siapa? Abu Ubaidillah. Itu kepala Wahbi. Bukan kepala sangat, kepala dekat bawah. Ya kalau kepala semua dia tak mana betul. Bila kita keluar kitab ni, dia tu buat YouTube dan kitab ni gini. Dah kalau pandai buat. Dah kalau pandai buat. Itu dia kata dia mau tolak. Bukan tolak kita, tolak sedang. Tolak ulama-ulama dulu. Yang tu bid'ah, yang ni bid'ah, yang itu salah dan yang ini salah. Dan yang betulnya ialah apa sahaja yang dibawa oleh mereka. Sedangkan mereka sendiri pun tidak mengetahui apakah pengertian bid'ah yang sebenar. Bid'ah yang sebenar apa takrif dia? Tengok dalam kitab ini, kalau kita tak sebut tu kita sebut dalam kitab lain. Dalam kitab Ahkam Tarawih tu kita dah sebut bab bid'ah. Kitab ni puasa tak sebut. Yang ditakrifkan oleh para ulama mujtahidin seperti Imam Syafi'i dan lain. Sehingga mereka mengatakan amalan-amalan yang dilakukan dan diamalkan oleh orang-orang tua itu adalah salah. Banyak ni bak talqin tak kena, bak sapuh muka les semaya pun tak boleh, baca kunut pun tak boleh. Banyak lagi masalah khilafiyah. Ya semua tu masalah khilafiyah, kita tak ambil berarti sangatlah. Cuma kalau tak saya beramal, duduk diam saja. Kalau nak beramal, kita ada tempat
tempat landasan kita, ada tempat rojok ke kita. Itu ya. Sehingga mereka mensalahkan kitab-kitab Jawi yang dikarangkan oleh ulama-ulama Melayu. Tak Munyatul Musalli, tak betul, kagak ada masalah mereka. Seperti kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Abdullah bin Abdullah Al-Fatani. Mereka mengatakan kitab Munyatul Musalli itu tidak adanya dalil-dalil daripada Al-Kitab dan Al-Hadis. Padahal ada. Tempat dia ambil itu ada berapa. Dan hakikat sebenarnya kitab Munyatul Musalli itu berdasarkan kepada nas-nas yang terdiri daripada Al-Kitab dan Al-Hadis. Semua ada nahya. Dan pendapat-pendapat para ulama-ulama muktabarin. Oleh demikian kami ingin mengemukakan satu risalah kitab ini. Jadi kita waktu wala satu risalah sebagai salah satunya nak membukakan mata hati bagi mereka yang mencacikan kitab-kitab sedap. Dan kitab-kitab lain lagi. Iaitulah kitab Tahqiqul Wafi ala Munyatil Musalli kepada kaum muslimin dan muslimat, dengan kami sebutkan dan mendatangkan segala nas daripada Quran dan hadis Nabawi. Juga pendapat para ulama muktabarin. Ini menunjukkan bahawa kitab Munyatul Musalli itu semuanya berdasar kepada nas dan dalil daripada Al-Kitab dan As-Sunnah Nabawiyah yang sahihah. Ada tempat, tapi setengah tu ada juga. Tapi kita goyaklah ada tupai tu yang mana dikatakan oleh Syekh Daud hadis Nabi. Bila kita cari, tak ada sebut oleh hadis Nabi. Daripada perkataan tabi'in dan sahabat. Ada juga. Sebab tu kita mesti kena tahqiq kitab dia. Ada jaga-jaga. Ada jaga-jaga. Tak banyak sangat ada. Juga menunjukkan bahawa para ulama-ulama dahulu itu adalah di atas jalan yang betul. Akhir ini kami harap pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga risalah ini akan menjadi panduan kepada kaum muslimin dan muslimat sekalian, dan menjadi rojakan kepada kaum muslimin dan muslimat, juga menjadi sebagai lampu pelita untuk membetulkan jalan kepada kaum Wahabi yang mencacikan kitab Munyatul Musalli. Baca udillah molek. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Di bawah tu tarikh kita tulis kitab malam Selasa 24 Syawal 1430 2009. Maknanya dah 89 tahun tu ya. Pondok Ihya'il Ulum Pasir Mah tu di Kampung Repek. Pondok Ustaz Surki. Pondok Ihya'il Ulum Pasir Mah Kelantan tu. Pondok Repek, Kampung Repek di Pasir Mah. Masa-masa dulu tugas kat situ. Dan kita lakukan lagi. Jadi selepas pada tu ada sejarah hidup Syekh Daud. Baca sendiri deh, kita agak baca sendiri nak tahu lebih lanjut maklumat Syekh Daud tu daripada keturunan mana, siapa dia, sahabat dia sendiri tu mati kat mana, karangan dia, guru-guru dia, murid-murid dia, semua ada tercatat, ada tercatat situ, secara ringkas lah. Dan kita akan masuk kepada muka surat 19. Muka surat 19 tu Muqaddimatul Mu'allif tu pendahuluan bagi pengarang kitab, iaitulah Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Itu pendahuluan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kumulai. Aku tu sedap. Risalah ini dengan nama Allah. Aku mulai risalah ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani akan hamba-Nya yang mukmin dalam negeri akhirat. Itu dia terjemah daripada Bismillah, dengan nama Allah. Maka Bismillah ni kalau kita mengikut hukum Bismillah dalam fiqh, dalam fiqh ni dia tu 5 Bismillah.
Ada kala bismillah itu wajib bismillah dalam mazhab Syafi'i. Kalau tidak membacakan bismillah maka tak sah ibadah dalam semaya kita. Dalam semaya kita ni bismillah hukumnya wajib kena baca. Mana kalau kita tak baca tak sah salat kita. Mazhab Hanafi itu mazhab dia. Lepas tu bismillah kita baca, hukumnya wajib. Ada kala bismillah tu sunat kita baca, sunat kita baca. Jadilah bila kita nak buat air semaya, bila kita nak mengakak wudu dan bila kita nak mandi, dia panggil sunat. Itu sunat. Sunat aini, sunat aini. Ada kala bismillah makruh kita bismillah apa ni? Dak sunat dia dua. Satu sunat aini. Kita baca bismillahirrahmanirrahim sunat aini ni masalah kita mengangkat wuduk bismillahirrahmanirrahim. So kita nak mandi mengangkat hadas sunat bismillah. Yang kedua dia panggil sunat kifayah. Sunat kifayah ni siapa-siapa bismillah pun cukup lah. Betul mana sunat bismillah hak sunat kifayah? Di antaranya sunat bismillah ketika kita hendak bersetubuhkan isteri. Seorang yang mengucap bismillah cukuplah, tak mesti dua. Itu pendapat dalam mazhab. Ulama kata itu sunat kifayah. Sunat kita mengucap bismillah ataupun basmalah, tapi sunat kifayah. Maknanya kalau kita suami mengucap bismillah seorang pun, isteri tak payah sunat, tak payah bismillah. Seorang pun cukup dah. Sunat kifayah. Ada kala bismillah tu dia panggil haram kita bismillah. Bismillah tu ada juga haram kita bismillah. Maknanya haram kita panggil haram apa? Haram kita baca bismillah. Masalah kita kata satu orang dia nak melakukan zina, tapi dia bismillah dengan Allah lagi. Waktu haram hukumnya. Tak. Zina tu dia panggil zati, zat bagi zina tu haram, tapi dia bismillah pula situ. Hukum haram basmalah ataupun haram mengucap bismillah. Jangan bismillah tu. Satu lagi dia panggil haram juga, tapi bukan haram zati, haram aridi. Kita bahas dalam sikit dah. Hukum dia. Dia panggil haram aridi. Haram aridi ni artinya haram asal tidak haram, tapi haram yang kedatangan. Haram hak baru. Iaitulah kita ambil air semaya, kita mengangkat wuduk dengan air yang dirampaskan. Kita bismillah. Tak boleh kan? Tak boleh. Mana kita mengangkatkan wuduk, kita mengambilkan air semaya, tapi air ni kita rapah, kita curi hak ni. Wuduk kita ambil dengan air wuduk yang kita rampas, yang kita curi daripada seseorang. Maka bila kita mengangkat wuduk bismillahirrahmanirrahim, ulama mengatakan haram. Apa ni? Haram aridi. Tak sah bismillah. Bukan sunat tak lah. Kata sunat wuduk selain daripada air yang kita tidak kapal. Selain pada itu. Lain lagi. Dan satu lagi dia panggil hukum bismillah ni termasuk dalam kata makruh. Makruh. Macam supaya kita nak buat satu benda makruh, kita bismillahirrahmanirrahim. Itu makruh juga. Kalau kita tengok pendapat ulama yang menghukumkan bahawasanya orang makan wudu bismillah, kalau tani yang makan wudu ya, tapi otak tak cidik mana. Tak. Orang Kelantan pun tak jadi kat wudu gahi. Tak. Dia gahi wudu, bila dia nak makan wudu dengan nasi ni, bismillahirrahmanirrahim, ada ulama mengatakan makruh. Sebab kita nak buat benda makruh. Dakiyahlah sebagainya. Yang lain-lain lagi, kita nak makan bawang putih kan. Hukum kita makan bawang putih hukum makruh. Kamarnya kita bismillah bila nak makan bawang putih makruh juga.
Nah, itu makruh juga. Pendek kata bismillah ni pembahasan dia panjang lagi. Kita ambil sikit situ. Dia berpusing di antara hukum taklifi yang 5. Ada kala wajib, ada kala sunat, ada kala haram, ada kala makruh. Itu hukum dia. Masuk ke dalam kitab. Alhamdulillahirabbil alamin allazi ja'ala as-salata tariqatal mustaqim. Tariqatal muttaqin. Allazi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. Segala puji bagi Allah. Kita lama dia terjemah semacam itulah. Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menjadikan semaya, yakni semaya 5 waktu ini jalan segala orang muttaqi. Letak kaki itu akal 2 turun di bawah. Akal 1 tu tak payah sangat. Akal 1 dia nak banyak kata boleh tua kitabnya mulai dengan bismillah kerana mengikutkan satu hadis kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Artinya setiap pekerjaan ini kalau kita tak mula dengan bismillah, maka pekerjaan kita tu kurang barakah. Semua kena bismillah, benar bayang ihtimam pada syarat. Maka nota kaki yang kedua turun kat bawah. Kata Imam Nawawi, disunatkan memuji Allah Ta'ala pada permulaan kitab-kitab yang dikarangkan. Nasbah pengarang, nasbah bagi mereka yang minat mengarangkan buku-buku, bismillah tak di awal selalu. Sebab tu semua kalau kita buka buku-buku kitab ulama-ulama Islam seluruh semenjak dahulu sampai ke sekarang, semua dia ada bismillah. Kecuali kitab-kitab dikarangkan oleh orientalis ataupun dia panggil mustasrikin, maka mereka mengada dan mengarangkan kitab dengan tidak ada bismillah. Tak ada bismillah. Cuba kita tengok di antaranya Qamus Mujid tu, dah yang dikarangkan oleh pendiri, dah tak ada bismillah. Tapi kitab dia diiktimadkan oleh seluruh ulama kerana sebagai qamus segi bahasa dia panggil. Dan kitab-kitab Mu'jam Al-Fazul Hadis 8 jilid tak ada bismillah. Banyak lagi kitab sejarah-sejarah Islam yang dikarangkan oleh orientalis, maka tidak ada bismillah. Sebab bukan Islam, bukan Islam. Semua kitab dikarang itu disuruhkan dengan sunat kita memujikan dengan bismillah. Sampai tu alhamdulillah salat. Alhamdulillah tu kita puji kepada Allah. Demikian juga pada permulaan pelajaran bagi guru. Bila kita nak baca kitab, nak mengajar dalam kelas sekolah, pondok dan sebagainya, sunat kita alhamdulillah. Kita nak ucap pidato dan ucap tazkirah kuliah sebagainya, alhamdulillah. Dan bacaan para pelajar terhadap guru. Kita orang Melayu ni kalau kita belajar, guru yang baca, guru yang hurai, guru yang syarah. Pelajar nanti dengar ambil buah. Dia tak suka orang Arab. Orang Arab bila kita belajar sama mereka, pelajar yang baca. Dan dia nanti takrir sikit sebanyak. Nanti hurai. Macam sebuah dengan saya faham. Jadi ada mukri dia. Maka tu pun sunat kita mula dengan puji Allah. Memujikan Allah Ta'ala juga. Sebab sebagai pelajar bila bacakan terhadap guru-guru kena sunat memuji pada Allah. Syekh mereka maupun kitab hadis ataupun fiqh ataupun lain. Itu disebut dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Kita balik di sana. Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Siapa dia alam? Kita dapat yang kita gerti, yang kita faham alam ni, ana dunia masih wallah. Barang selain daripada Allah dia panggil alam. Nota kaki kita taklid bawah. Para ulama telah bersalahan pendapat pada mentafsirkan makna alam. Di kalangan ulama pun dia ada khilaf dan perselisihan
tentang murad dengan mana alam. Pendapat Abdul Hasan Asy'ari, alam itu ialah makhluk yang berakal. Bila sebut kata alam ni, makhluk yang berakal, manusia dan jin. Dan selagi dan yang tidak berakal, ini umum sikit, masuklah binatang, alam, bukit, gunung, semua alam datang. Pendapat ini adalah zahir perkataan Imam Al-Jauhari, Imam Al-Lughah. Dan Abu Ubaidah berpendapat bahawa alam itu tertentu dengan yang berakal sahaja. Jadi tidak termasuk benda yang tidak berakal. Maksudnya manusia, jin dan para malaikat. Tiga itu yang berakal. Kata Ibn Abbas, manusia dan jin sahaja, malaikat tidak termasuk. Jadi untuk lebih panjang lagi, lebih lanjut lagi, rujuklah kitab Iqna' dan Kifatul Akhyar sebagai kita nakal daripada kitab perbuatan ini di tengah sana. Tuhan yang menjadikan sembahyang, yakni sembahyang 5 waktu ini jalan segala orang muttaqin. Maksud jalan apa maksud jalan? Maksud jalan dia dua makna. Ada nota kaki di bawah. Pertamanya, solat itu adalah seperti jalan pada menyampaikan kepada yang dimaksud. Arti menyampaikan berdekatan kita pada Allah Ta'ala. Bila kita semayang, bila kita solat, kita menyembahkan Allah dengan ibadat solat ni, dapat kita berdekatan dan berhampiran dengan Allah Ta'ala. Dekat. Dan mendapat rahmat Allah dan keredaan Allah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua ialah salat itu semulia-mulia dan seafdal ibadat. Jadi murad dikehendaki dengan jalan itu, mana salat itu semulia-mulia dan seafdal ibadat, paling lebih sekali. Sebab semaya ni ada hadis depan lagi ni, as-salatu imaduddin. Maknanya menempatikan semaya ini sebagai tiang agama. Bila tidak adanya solat, maka runtuh agama. Sebab dan ibadat solat. Karena solat itu jalan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sifat takwa itu semuanya sifat. Orang yang takwa ini kalau mengikut ditarikkan oleh ulama, mereka yang buat apa saja yang diperintah oleh Allah dan mereka tinggalkan larangannya. Itu takwa. Jadi kita pakai takwa, kalimah yang ringkas, tapi kita nak tatbik dengan takwa dia susah sikit. Payah kita nak beramal dengan takwa. Kadang-kadang setengah sahaja yang kita dapat buat. Wa ja'ala fiha qurrata 'aini sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid din. Dia lama juga dah habis mukadimah ni, kita baca-baca belakang. Nak boleh masuk bab salat tu mungkin lepas zuhur tadi insya-Allah. Sebagai mukaddimah ni satu barakah dalam barakah. Sebab dalam mukaddimah tu dia doa untuk kita tu. Doa untuk kita. Dan Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang itu sejuk mata hati. Penghulu segala mursalin, yakni dijadikan sejuk mata hati Nabi dengan musyahadah akan Tuhannya di dalam sembahyang dan menjadikan sembahyang itu satu rukun daripada rukun agama. Apa maksud? Kita tarik bawah tu. Jadi maksud atas tu kadang-kadang kita tak erti yang dicakap oleh saudara. Kita berhajat kepada tafsir dan selapih lagi. Kata Syekhuna Al-Fadhil Syekh Abdullah Sarah Al-Jarumi hafizahullah. Ni masa dia ada lagi ni, dia baru meninggal dunia 3 tahun. Sebab tu kita tulis hafizahullah. Ya sebenarnya kita kena tukar adalah rahimahullah. Dan kita ni masa dia tu masih ada lagi. Sebab tu tulis hafizahullah. Dia dah meninggal 3 tahun yang lalu. Rahimahullah. Kita tukar tak salah situ. Rahimahullah. Dia kata makna sejuk mata hati itu, apa arti yang dimaksudkan dengan sejuk mata hati dalam ibadat solat kita? Dengan bahawa memberi Allah akan Nabi Muhammad kesukaan.
dan ketetapan mata hati serta ketiadaan ingat segala perkara yang bersangkut paut dengan dunia dalam solat. Nabi kita bila ibadat semaya tak ada benda lain ke? Kita dalam semaya tempat kita nak cari benda. Tak. Cuba kita hilang bagai. Dia letak mana ni suih mutu. Hari tak jumpa sekerak hari. Tak payah nak jumpa. Ambil wuduk semaya 2 rakaat. Mari lalu. Oh, dah ada poket baju serambi umur. Pasal dalam semaya kita dia macam-macam dia mari. Tak. Jangan dikatakan toksi mutu. Yang lepas 30 tahun kita tergambar mari lagi. Masuk nak ikat-ikat dalam kolej dulu. Oh, dah nampak 30 tahun dulu. Subhanallah. Itu semaya. Sebab semaya kita, semaya orang awam ni, dia tak ada segi khusyuk kita dengan Allah. Maknanya kalau ada pun sikit sangat. Tak. Sikit sangat. Tapi semaya para Nabi, benda yang memasrulkan, benda yang terikat dengan dunia, dia tak ada rasa. Sebab tu dia semaya dia Rasulullah salat waktu malam tu sepakat bekak kaki. Lamanya kiam Rasulullah. Satu surah kadang-kadang. Rakaat yang pertama tu kadang-kadang suratul Maidah. Lama. Kita ni kalau silap-silap terimeh baca surah Wadduha tu, maluh lah kita. Allah panjang mana. Maluh dah. Jangan dikata terimeh baca surah panjang lagi. Wadduha tu maluh dah. Kita nak terimeh, nak kausar. Okey, terimeh lagi. Boleh. Saya setuju. Tak. Memang dalam hukum fiqh bagi mereka yang jadi imam ni mengikut pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, sunat diringkaskan surah. Tak, surah pendek-pendek gitu ya. Sebab kita muraikan makmum sebelah belakang. Itu bab hukum fiqh lah. Muraikan orang sakit, muraikan orang tua, muraikan orang yang dhaif, muraikan orang yang lemah. Sebab tu surah kita baca jangan panjang sangat, yang pertengahan. Kalau kita nak baca surah yang panjang, pas semaya seorang dulu. Semaya sunat sebaca Rasulullah buat ibadat qiyamul lail di rumah. Satu apa dia ni? Satu rakaat tu satu surah. Sayyidina Uthman hebat lagi. Satu rakaat ni banyak juzuk Quran. Bukan satu surah. Sebab tu semaya kita ada hari ni, kalau kita tilik segi nak sejuk mata hati tu tak berapa ada dah. Sebab segi kosong kita dengan Allah ni dah tak ada. Segala-gala dia mari dari semaya kita. Sebelum tak mari, bila kita usalli Allahu Akbar, nampak selalu. Dia nampak selalu. Ni kita orang yang akhir zaman yang dipenuhi dengan berbagai-bagai maasi secara tumbuh. Imam Ghazali pun satu ketika dia mari juga dalam solat dia pun, tapi dia mari dalam solat pun bukan masalah duniawi sangat, masalah ukhrawi, cuma berkaitan dengan masalah tengah-tengah dia duduk belajar, tengah-tengah duduk mengajar. Dia mari masa dia mengajar ada satu tekak masalah Imam Ghazali, masalah fikih. Bila dia solat sana itu, adik dia tak turut jadi makmum sebelah belakang. Adik dia jadi imam. Ghazali jadi imam, adik dia tu rupa-rupanya di segi batin ni adik dia yang paling alim lagi. Imam Ghazali. Bila sembahyang, dia tak turut kakak dia. Bila tak turut sudah salah, dia kata kenapa mu tak turut ku? Tak sah kan aku sebenarnya. Imam Ghazali. Lalu tu jawab adik dia kata, saya tak turut abang semaya. Abang tengah solat dengan darah. Dia kata. Subhanallah. Dia tahu. Allah Ta'ala campak ilham dalam hati adik dia, bahawasanya kakak dia ni, abang dia ni, kita panggil kakak lah. Kata ni kakak ni jatuh pun kakak, tina pun kakak.
Takut kakak ada Imam Ghazali, sini kakak puai, abang laki-laki, kita sana ni kakak belakang. Tak ada siga. Cuma tambah, kakak jatuh, kakak tinu, gitu. Tambah, nak menjadi panjang cakap. Bila Imam Ghazali tanya kenapa mu tak dulu aku makmum di belakang aku solat, dia kata saya tak tunggu abang mana, karena abang tengah bersolat dalam darah. Rupa-rupanya betul yang dikatakan oleh adik dia tadi, kerana tengah duk solat tu dia mari duk fikir masalah bab haid, dan dia mengajar tak nak buat masalah tak boleh. Dalam solat Imam Ghazali dia fikir bab haid, macam mana nak istimpak bab haid lagu mana. Adik dia ni yang Allah Ta'ala bagikan ilmu yang batinah, dia tahu abang dia apa fikir dia semua. Itu Imam Ghazali. Kepada kita ni imam apa tak tahu lah. Semaya ibadat kita ni tak ada kata siapa pun hari ni. Bila kita mulai takbir, kalau orang yang mendakwakan saya kosong 1%, saya rasa orang gila. Hari ni. Kalau ada yang mendakwakan saya yang solat, yang bersifat, yang ada kosong 1% dalam jiwa hati saya, gila. Payah nak ada ni. Itu Imam Ghazali. Sebab selepas daripada hak berlaku sini, lalu dia tahu kata, adik dia ni memang alim hebat dari segi ilmu batin, dan selepas pada tu dia menghadap bicara ilmu tasawuf. Sebab dimasyhurkan Imam Ghazali ni as-sufi, al-failasuf. No, mana sebelum tu dia ulama fiqh. Tasawuf tu dia cari Kitabul Ihya, Kitab Minhajul Am, banyak lagi kita ada. Itu hadiahlah. Yang penting kita nak masalah nak wujud mata hati ni, ibadat semaya adalah satu perkara yang Allah Ta'ala beri untuk Nabi kita, dapat kesukaan, dapat ketetapan dalam hati Rasulullah, mana teringat kepada benda-benda yang menyebutkan, yang yang memasyhurkan, yang bersangkut-pautkan dengan hal dunia. Kita pisah hari ini, kalaulah kita kata tak ada 10, dia ada 2, sikit-sikit tak apa, ada kosong, ada semangat. Kita pisah, dia ada. Dia ada. Tak ada kata siapa ni, orang hidup depan, dia royak sendiri, tak ada kosong juga semangat. Saya sendiri bersyukur juga, bahkan lebih lagi. Ada kosong juga, kerana benda ni payah. Sebab tu kalau kita mengikut segi kosong ni, kita akan hurai depan insyaAllah. Kita ambil pendapat ulama panjang lagi. Kosong ni kalau kita mengikut setengah daripada ulama tasawuf, adalah satu rukun daripada arkanus solat. Ada berat sekali. Jadi kosong ni membedakan satu rukun solat. Siapa yang solat dengan tidak kosong, maka tidak sah solatnya. Itu nisbah kepada ulama tasawuf, ulama yang Allah Ta'ala bagikan ilmu batin kepada mereka. Maka ulama fiqh bukan adalah satu syarat, bukan satu, cuma sebagai nak sempurnakan ibadat kita dengan Allah, betul-betul kita kena kosong dengan Allah. Ya. Masuk ke dalam kitab. Wa ja'ala fiha jannatal ajilati lil muhibbina wa ma'dani asraril asyikin, dan menjadikan padanya dapat lazat manis khidmat semaya, yang menempati surga yang disegerakan di dalam dunia bagi segala hamba yang muhibbin, dan tepat kalian segala rusya bagi segala tajalli Allah bagi orang yang asyikin, yakni rindu mereka itu pada mahbubnya. Anda tengok sini, bagi mereka yang membuat, bagi mereka yang semaya, yang betul-betul semaya kerana Allah Ta'ala, yang ada khusyuk dalam hati mereka, maka semaya adalah mendapatkan kita dapat kejap kelazatan manis kita khidmat dengan Allah Ta'ala. Perasaan manis itu payah sangat nak kata. Dan tak boleh siapa cerita perasaan manis ni atas diri seorang masing-masing lah. Mungkin ada, tapi payah nak manis sikit. Sebab kita hari ni, kalau kita mengikut kita solat hari ni kan, solat nak lepas pada Allah Ta'ala fardu tak kita. Itu pun kadang-kadang betul, kadang-kadang tak lagi. Bagi mereka yang belajar segi bab solat, alhamdulillah. Sebab mereka reti rukun solat, syarat solat, adab solat.
segala sunat hay'ah, sunat ab'ah. Tapi bagi mereka yang tak pernah belajar bab solat, sebagai solat tiru, tak ada dapat apa pun. Fatihah pun belum lagi betul. Bismillah pun tak pandai lagi. Dan kita jangan buat mudah sangat bab solat ni. Bila tidak sah ibadat solat satu, hal lain tak jadi lagi. Ada sebagai pokok dia, sebagai pokok dia. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasul rabbil alamin wa syafi'il muznibin. Rahmat Allah dan salam Allah atas pengulur kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan sekalian alam, dan memberi syafaat ia akan segala orang berdosa pada hari kiamat. Jadi rahmat, salam kedua-dua tu turun ke atas pengulu kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Kita selawat ke Rasulullah. Selawat ni mana? Minta Allah Ta'ala turunkan rahmat. Kita selawat dia mangguh, satu macam juga dia panggil. Tak boleh selawat sallallahu ala Muhammad. Beda tu. Satu macam dia tak. Selawat ke Rasulullah ni tak sih juga, tak nak juga. Sedangkan dalam Quran Tuhan ada sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Sallu ni kalau orang mengaji ilmu arab, ilmu nahwu, sallu fi'amal ni kalau turut faedah ulama nahwu wajib kena selawat ke Rasulullah. Tak selawat dosa. Segi lugah fasih dia. Sallu 'alan nabi wasallimu salati. Nah, wasallimu taslima. Dua-dua sirah Allah Taala mendatangkan dengan sirah fi'lul amri kalau ngaji ilmu nahwu. Sebab tu ulama dia khilaf hari tu, apakah hukum selawat kepada Rasulullah? Hak ni kata wajib, hak ni kata tak. Mari dia hak baru, lari tunggu. Lari tunggu, selawat. Apakah lagi diri? Allah ni khurafat dalam agama tunggu diri. Ada berlaku lagu ni. Ke rumah kita pun tak ada. Ada banyak, tapi cuma ni dia tak apa berani sangat. Tak apa berani sangat. Nak selawat Rasul ni takut masuk neraka selawat Rasul. Buat kau lain tak apa. Kita tengok bawah sikit tu, kita ambil ayat ada sebut di situ. Lakah-lakah. Nah, kita lakah-lakah. Kita muka 23 tu, kita ambil lakah-lakah. Adakah selawat atas Nabi itu wajib ataupun sunat? Tengok sikit. Dia ada hubung kait dengan bab Maulidin Nabi ni, bab selawat ni. Kerana kita buat Maulidin Nabi, kita selawat Rasulullah. Sudah kita kata apa pun, baca qasidah, kita memuji Rasulullah, puji Allah Ta'ala. Kita tengok bawah. Adakah berselawat atas Nabi ke atas Nabi itu wajib ke ataupun sunat? Para ulama bersepakati, ittifaq, bahawa salawat atas Nabi itu wajib satu kali dalam seumur hidup. Dalam umur hidup kita sekali ni kena mengucap selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tak sebut sayyidina pun tak apa. Sayyidina satu masalah suku pula. Dah situ. Dah buat kira lagu tumbuh. Tak. Dah buat apa sayyidina apa tahu. Macam-macam dah balah. Nak baca-baca lah. Tak saya baca jangan duk kata apa. Tengok. Itu wajib. Dalam seumur hidup kita sekali mesti kena selawat. Sekali. Akan tetapi mereka berselisih pendapat pada selawat di dalam majlis perhimpunan yang disebutkan nama Rasulullah. Macam seperti kita duduk ramai-ramai ni. Bila sebut nama Nabi, lagu mana hukum selawat kat situ? Tak.
Sebahagian ulama berpendapat bahawa salawat dalam majlis itu wajib tiap-tiap kali disebutkan nama Rasulullah. Bila sebut nama Nabi Muhammad ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib disebut setiap kali sebut. Dan sebahagian ulama yang lain pula mereka berpendapat bahawa wajib satu kali pada majlis tersebut. Mana kalau kita duduk majlis kita macam majlis ilmi sebagainya, kita duduk 1 jam, dalam kitab sebut juga nama Nabi, balik orang duk baca kitab pun sebut juga nama Nabi, maka kita pendengar ni sebut 1 kali pun cukup dah. Selawat sekali pun kalau rasa malas. Tapi sekali kena kata setiap kali waktu comel. Selawat, tak, selawat setiap kali. Sekalipun diulangi kesebutnya dalam demikian itu majlis beberapa kali. Dan pendapat yang 3 berpendapat bahawa salawat itu wajib membanyakkan tanpa dikaitkan dengan bilangan ataupun majlis. Wajib kita kena membanyakkan salawat. Salawat ada. Kita ingat kita ambil mula tua, mula waballah sangat. Masa tu Tok Guru Haji Aziz penang ada lagi. Penang kedah kita. Tok Guru Haji Aziz tak penang lah. Mati dah. Tok Guru tua. Jadi pergi ziarah dia. Mula Tok Guru ni pergi ziarah dia. Tok Guru Haji Aziz penang ni, kita tak penang, kita tak ada mula Tok tua dah wayang. Jadi mula Tok Guru Haji Aziz penang ni, amalan dia ni bukan amalan selawat lah. Tapi dia berkaitan dengan selawat. Matan Alfiyah, kalau ngaji Quran dia kenal. Matan Al-Ajurumiyah, dia tak terlupa. Dia hafal kata setengah sampai mati, dia ingat matan doa. Kata setengah guru. Dan guru tu cerita, mula tu cerita. Kamu dia tanya Tok Guru Haji Allahyarham tu, dia kata amalan apakah boleh Tok Guru ni umur masih tua tapi masih ingat hafalan Al-Alfiyah, tak terlupa lagi. Dia boleh baca Alfiyah lagi. Dia katanya satu amalan untuk kita ni supaya nak payah terlupa, tak sewi hilang hafalan kita, kita mesti berselawat kepada Rasulullah sehari 1000 kali. Itu boleh buat amal insya-Allah. Wi kan anak-anak kita hak ngaji. Nah, atum dia mula syarah salah dia ambil dia tu aja. Salah satu untuk nak menguatkan hafalan kita, selawat sehari 1000 kali. Lebih lagi comel, tapi 1000 kali saja. 1000 ni tak sampai sejam. Bukan baca surah Wadduha 1000 kali. 1 minit pun kita dah dapat berpuluh-puluh kali dah. Kita ambil selawat yang paling ringkas, Allahumma salli ala Muhammad, cukup dah kan? Kalau kita nak tambah lagi wa ala ali sayyidina, tak ada masalah. Yang penting kita selawat. Itu amalan yang dia bawa sampai dia umur, nak bawa umur dia nak meninggal dunia, dia masih ingat lagi Alfiyah. 1000 pet mata Alfiyah bukan sikit kalau kita ngaji ilmu nak. Atau riwayat hal itu dulu. Ini kita nak selawat ke Rasulullah ni. Marah pula dah. Orang panggil makan mari. Orang panggil makan gula kambing, gula 100, gula itik mari selawat. Selawat apa? Rugi kan. Itu mereka berkata juga tidak mencukupi dan memadai dalam seumur hidup itu 1 kali berselawat ke atas Rasulullah. Tak cukup sekali. Kita nampak dengan pendapat yang 3. Takkah kita hidup mari umur kita 30 tahun selawat sekali ke dia. Hal ni hak selain daripada solat. Lain daripada di dalam solat. Jumhur ulama berpendapat bahawa salawat ke atas Nabi itu adalah qurbatun wa ibadatun. Qurbah itu makna kebajikan dan kebaikan untuk kita mendamping diri dan mendekati diri kita pada Allah Ta'ala. Itu qurbah.
Samalah dengan berzikir, tasbih, tahmid, subhanallah, alhamdulillah. Ada satu pendapat ulama, dan wajib satu kali dalam seumur hidup, dan disunatkan selawat tiap-tiap waktu dan tiap-tiap ketika, dan sekiranya bahawa membanyakkan daripada selawat. Dalilnya hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu kali, Allah berselawat ke atasnya 10 kali. Maksud Allah Ta'ala selawat ke atasnya, Allah beri rahmat. Selawat Allah dengan makna Tuhan beri rahmat. Selawat malaikat dengan makna malaikat minta istighfar, ampunkan dosa. Selawat sama-sama kita anak Adam dengan makna berdoa. Dia tak sama selawat kan? Bila Allah selawat ke atas Nabi, Allah beri rahmat. Bila Allah Ta'ala selawat, malaikat selawat kepada umat kita ni, dengan mana malaikat minta istighfar dengan Allah supaya mengampunkan dosa. Itu makna dia. Tengok, kita selawat sekali, Tuhan selawat 10 kali, Tuhan beri rahmat. Mana kita duk selawat buat majlis Maulidin Nabi ni untuk dua tajuk tu. Tapi dah hukum kait sikit. Tajuk syukur dah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 kali jadi kita. Cuma rahmat Allah ni bukan boleh kita nampak dengan mata. Bukan kata apa sallallahu staka tu atas jadah. Sallallahu dua staka atas jadah rui'ah. Bukanlah itu. Rahmat ni kita duduk dengan sehat. Itu rahmat juga dia panggil. Tak. Hati sahabat tu selawat banyak. Lebih banyak, hari-hari molek banyak 1000 ke. Satu ya, jangan niat kena lain kerana ikhlas pada Allah. Jangan niat kena satu gharat, satu tujuan, dosa. Ada satu. Itu hadis lagi tu. Satu hadis lagi tu, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawatin wa khuttat anhu asru khati'atin wa rufi'at lahu asru darajatin. Siapa yang berselawat ke atasku satu kali, Allah berselawat ke atasnya 10 kali. Yang lebih lagi dan digugurkan daripada 10 kesalahan serta diangkatkan 10 darajat. Kesalahan kita ni yang kita lakukan dalam setiap hari ni, ya selain daripada dosa besar, maka dosa besar ni yang berkaitan dengan anak Adam ni, dia berhajat kepada kita kena taubat dan kita kena minta ampun dengan Tuhan ampunnya. Dosa-dosa kecil, maka dengan sebab kita selawat Allah Ta'ala gugurkan satu kali selawat 10 kesalahan. Itu dia panggil sebagai bonus untuk kita. Kebajikan pun diangkatkan 10 darajat. Ya? Banyak lagi dah hadis-hadis bab selawat tu. Ada ulama yang dia buat satu tajuk khas tentang bab selawat. Di antaranya Imam As-Safawi, kalau tak silap saya, Al-Qaulul Badi', nama satu buah kitab dia buat tentang bab selawat ke Rasulullah. Kita tengok hukum fiqh sikit lagi. Adakah wajib berselawat ke atas Nabi di dalam solat? Ini dalam bab semayang. Ini dalam bab semayang ni makna ketika kita membaca tasyahud, apakah hukum kita selawat? Pendapat mazhab Syafi'i dan Ahmad, salawat itu wajib dalam solat, tidak sah tanpa berselawat. Semayang ni tak sah kalau kita tak selawat. Kalau kita solat, kita semayang 5 waktu, kemudian kita baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatu di sampai tepat salawat Rasulullah, kita tinggal. Yang lain kita baca. Maka mengikut mazhab kita Syafi'i adalah semaya kita tidak sah. Tak jadi semaya. Tak jadi. Pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah sunat muakkadah. Kalau nak baca, baca. Itu yang paling comel. Kalau tak nak baca, sah salat je. Itu mazhab Imam Abu Hanifah. Dan sah salatnya tanpa berselawat akan, tetapinya sudah makruh. Ini kalau itu nak panjang lebar lagi, dari kitab tafsir Ayatul Ahkam bagi Syekh Sabuni, Ali Sabuni tua ni masih hidup lagi ni. Nah, tafsir Ayatul Ahkam tu kitab tu 2 jilid. Ini buka tengah sana.
Kita lakukan situ. Wa ala alihi wa sahbihi ke atas. Wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi at-tahirina. Kita janji pukul 10. Wallahu a'lam. Setengah jam lagi kita baca semula. Dan itu dah. Setengah jam kita berhak. Pukul 10.30 kita naik. Bagi mereka yang nak sambung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah muftahun aftul arif. Indawar kulubana wa ta'ala. Khalisatan lirrahman karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.